Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 4 Matematik Pengguna Percukaian bagi silibus Matematik KSSM tingkatan 5. Standard pembelajaran kita adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian. Jadi di dalam video ini kita akan menjawab soalan yang melibatkan percukaian. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian? Jadi kita akan lihat contoh soalan di dalam buku teks muka surat 115, iaitu contoh 11. Sabrina mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM30,633 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM230 pada tahun tersebut. Jadi soalan A, berapakah jumlah rebate cukai Sabrina? Dan soalan B, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina. Seperti biasa, apabila kita berdepan dengan soalan penyelesaian masalah, adalah penting untuk kita memahami masalah. Jadi pendapatan bercukai di sini adalah RM3,633. Jadi saya keluarkan maklumat penting dan terdapatnya pembayaran zakat iaitu rebate secara zakat iaitu RM230. Jadi kita akan selesaikan soalan A terlebih dahulu. Jadi soalan A, berapakah jumlah rebate cukai Sabrina? Seperti yang kita tahu, rebate cukai terdapat dua, iaitu yang pertama bagi pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Jadi kita tengok pendapatan bercukai Sabrina kurang daripada RM35,000. Jadi Sabrina layak untuk dapat rebate untuk jumlah pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000 iaitu sebanyak RM400. Seterusnya, zakat juga termasuk dalam rebate iaitu RM230 di dalam kes Sabrina. Oleh itu, jumlah rebate cukai Sabrina adalah berjumlah RM630. Jadi kita telah selesai bincangkan A. Jadi inilah jawapan hasil perbincangan kita sebentar tadi. Jadi soalan B, kita ingin kenal pasti atau hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina. Jadi ini adalah cara untuk mendapatkan cukai pendapatan. Okey, sebentar tadi kita sudah sedia maklum iaitu pendapatan bercukai adalah RM30,633 dan kita sedia menjawab soalan A tadi iaitu mendapatkan nilai rebate-nya untuk cukai Sabrina iaitu RM630. Jadi bermakna kita perlu cari cukai pendapatan menggunakan jadual kadar tarif. Daripada di sini, kita lihat jadual kadar tarif. Jadi pendapatan bercukainya adalah RM30,633 termasuk di dalam banjaran pendapatan RM20,001 hingga RM35,000. Jadi kita akan pertimbangkan untuk RM20,000 yang pertama sebanyak RM150 dan baki yang berikutnya dengan kadar 3%. Jadi kita telah tuliskan di sini RM20,000 yang pertama cukainya RM150, seterusnya kita akan kira untuk baki berikutnya. Jadi jumlah semua RM30,633 baki bercukai pendapatan bercukai ditolak dengan RM20,000 yang pertama yang telah kita kenal pasti sebanyak RM150. Okey, kemudian kita akan darab dengan kadarnya di sini adalah 3%. Jadi kita akan selesaikan menggunakan kalkulator. Jadi kita masukkan nilai dekat kalkulator. RM30,633 ditolak dengan RM20,000 yang pertama yang telah kita tentukan. Hasilnya kita akan darab dengan 3% iaitu 3/100. Atau 3 bahagi 100. Jadi kita dapati pendapatan bercukainya yang seterusnya untuk bakinya tadi adalah RM318.99. Okey, seterusnya kita boleh terus mengira cukai pendapatan iaitu cukai pendapatan yang perlu dibayar iaitu cukai pendapatan haruslah ditolak dengan rebate. Jadi jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah jumlah cukai pendapatan tadi iaitu RM150 ditambah dengan
RM318.99 dan kita harus tolak dengan jumlah rebate iaitu RM630. Hasilnya adalah negatif RM161.01. Untuk makluman semua, rebate tidak akan dibayar semula kepada pembayar cukai. Jadi dalam kes ini, jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Sabrina adalah RM0 kerana terdapatnya rebate yang berlebihan. Walau bagaimanapun, rebate yang berlebihan itu tidak akan dibayar semula kepada pembayar cukai. Jadi ini adalah jawapan lengkap soalan yang telah kita bincangkan sama seperti tadi. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan ini. Seterusnya kita bincang pula soalan contoh 12 di dalam buku teks muka surat 116. Jadual di bawah ialah perkara-perkara pengecualian dan pelepasan cukai Encik Hanafi. Jadi kita ada individu pelepasannya RM9,000, insurans hayat dan KWSP yang had RM7,000 adalah RM6,000 dan derma kepada perpustakaan adalah RM500. Diberi bahawa pendapatan tahunan Encik Hanafi pada tahun 2020 ialah RM70,000 dan bayaran zakat ialah RM500. Hitung pendapatan bercukai bagi Encik Hanafi. B. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Hanafi. Dan soalan C. Bincangkan perbezaan antara pelepasan cukai dan rebate cukai. Jadi perkara pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memahami masalah dan mengeluarkan semua maklumat. Jadi kita keluarkan semua maklumat di sini. Pendapatan tahunan RM70,000, pelepasan RM9,000 untuk individu, pelepasan insurans hayat dan KWSP RM6,000, pengecualian derma RM500 dan bayaran zakat RM500. Kita telah kumpulkan maklumat di satu tempat. Jadi kita akan bincangkan soalan A iaitu dengan mendapatkan pendapatan bercukai. Jadi kita sedia maklum pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jadi pendapatan tahunan di sini adalah RM70,000. Okey, ditolak dengan pengecualian cukai iaitu derma iaitu RM500 dan ditolak dengan pelepasan cukai iaitu RM9,000 untuk individu serta insurans hayat iaitu insurans hayat dan KWSP berjumlah RM6,000. Jadi kita akan kira menggunakan kalkulator. Jadi boleh masukkan nilai. Kita masukkan semua nilai dalam kalkulator. Kita akan dapat pendapatan bercukainya adalah RM54,500. Jadi kita telah selesai menjawab soalan A iaitu untuk mendapatkan pendapatan bercukai bagi Encik Hanafi di sini. Okay, seterusnya kita akan bincangkan pula bagaimana untuk menghitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Hanafi. Jadi ini maklumat daripada yang kita dapat tadi. Soalan A, pendapatan bercukai RM54,500 dan daripada soalan kita dapati rebate untuk zakat adalah RM500. Jadi kita akan hitung cukai pendapatan menggunakan jadual kadar cukai. Jadi kita lihat jadual kadar cukai di sini. Jadi pendapatan bercukai RM54,500 adalah termasuk di dalam banjaran pendapatan RM5,001 hingga RM70,000. Jadi kita akan pertimbangkan RM5,000 yang pertama. Cukai yang harus dibayar adalah RM1,800 dan baki yang berikutnya adalah 14%. Jadi kita tuliskan di sini cukai RM50,000 yang pertama RM1,800 dan baki yang berikutnya bermakna RM54,500 jumlah pendapatan bercukai. Haruslah ditolak RM50,000 pertama yang telah kita pertimbangkan tadi. Okey, kita letak dalam kurungan. Kemudian kita darab dengan 14%. Menggunakan kalkulator saintifik, pengiraannya kita dapat RM630. Seterusnya kita boleh terus mempertimbangkan cukai pendapatan yang perlu dibayar iaitu jumlah cukai pendapatan ditolak dengan rebate. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah jumlah cukai pendapatan tadi RM1,800 ditambah dengan RM630
dan ditolak dengan rebate cukai iaitu 500. Jadi kita lakukan pengiraan, kita akan dapat jumlahnya adalah 1930. Jadi kita dah dapat menjawab soalan B iaitu RM1,930 jumlah cukai pendapatan yang harus dibayar oleh Encik Hanafi. Untuk soalan C, bincangkan perbezaan di antara pelepasan cukai dengan rebate cukai. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pelepasan cukai di sini adalah ditolak daripada pendapatan tahunan. Jadi manakala rebate cukai di sini 500 ini ditolak daripada cukai pendapatan. Jadi kita boleh tulis jawapan di sini iaitu pelepasan cukai ditolak daripada pendapatan tahunan, manakala rebate cukai ditolak daripada cukai yang dikenakan. Jadi kita telah selesai membincangkan contoh 12. Seterusnya kita bincangkan pula contoh 13 di dalam buku teks matematik KSSM tingkatan 5 muka surat 117. Encik Kor telah menggunakan 650 kW elektrik pada bulan November, diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kW dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadual di bawah menunjukkan bilangan elektrik rumah kediaman Encik Kor pada bulan November. Hitung nilai X, nilai Y dan nilai Z. Hitung cukai bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Dan hitung cukai perkhidmatan yang kenakan dalam bil elektrik bulan November. Jadi kita fahamkan soalan. Didapati di sini jumlah penggunaan elektrik adalah 650 kW dan kadar cukai perkhidmatannya adalah 6%. Jadi di sini telah dinyatakan blok prorata ni 200 yang pertama, 100, 300 diikuti 50 yang terakhir. Jadi kita akan bincangkan soalan A terlebih dahulu. Untuk kita dapatkan nilai X, kita akan ambil kira iaitu blok tarifnya iaitu yang 100 yang pertama haruslah didarab dengan kadarnya iaitu 0.334. Hasilnya adalah RM33.40. Jadi kita dah dapatkan X. Seterusnya kita akan pertimbangkan pula untuk Y. Jadi untuk Y adalah 300 didarab dengan kadarnya iaitu 0.516. Jawapannya adalah RM154.80. Jadi kita dah dapatkan nilai untuk Y. Seterusnya kita akan pergi untuk pengiraan Z. Z pula bersamaan dengan 50 unit untuk blok prorata yang terakhir tadi didarab dengan kadarnya iaitu 0.546 sen. Jadi kita akan dapat jawapan RM27.30. Jadi kita selesai menjawab soalan A dengan mengenal pasti atau menentukan nilai bagi X, Y dan Z. Seterusnya kita akan pergi pula kepada soalan B. Soalan B, jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Jadi kita sedia maklum dalam soalan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6% sekiranya penggunaan yang melebihi 600 kW. Jadi kita pertimbangkan di sini 200 tambah 100 300 masih lagi belum melebihi. Dan 300 tambah 300 600. Jadi ini adalah penggunaan yang tidak melebihi 600 kW. Bermakna jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai adalah RM43.60 ditambah dengan X tambah dengan Y yang kita cari sebentar tadi. Jadi kita dapat jawapan untuk B, jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan adalah RM43.60 ditambah dengan X RM33.40 ditambah dengan Y RM154.40. Akhirnya berjumlah RM231.80. Seterusnya kita bincang pula soalan C. Hitung cukai perkhidmatan yang dikenakan dalam bil elektrik bulan November. Jadi kita tahu cukai perkhidmatan yang dikenakan adalah yang melebihi
600 kilowatt. Jadi 600 kilowatt dalam lingkungan yang saya bulatkan. Ini bermakna yang tidak perlu dibayar yang dikenakan cukai perkhidmatan adalah penggunaan yang saya letak dalam segitiga ini, iaitu pengiraannya tadi dalam jumlah Z yang kita kira sebentar tadi. Walau bagaimanapun cukai perkhidmatan mestilah 6%. Jadi untuk soalan C, RM27.30 untuk kita dapatkan cukai perkhidmatan haruslah didarabkan dengan 6%. Jadi kita boleh menggunakan kalkulator di sini. RM27.30 kita darab dengan 6% atau 6%. Hasilnya ialah RM1.64. Jadi itu adalah cukai perkhidmatan yang dikenakan. RM1.64. Jadi kita telah selesai menjawab soalan contoh 13. Okey, setakat itu sahaja. Diharapkan setiap yang kita bincangkan, dapat memberi manfaat kepada anda. Sekian, terima kasih.